Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif, ini agenda Awani. Jika kita melihat kepada perlumbaan dalam era teknologi pada ketika ini tertumpu kepada 5G. 5G ini di peringkat antarabangsa dan peringkat global dan Malaysia tidak ketinggalan dalam perkara ini dari segi mengadaptasi 5G dan juga 5G ini. Sudah pasti ada cabaran tertentu dan juga ada kerjasama yang harus dipupuk dan ada peranan tertentu yang dimainkan setiap agensi dan juga badan tertentu untuk membangunkan 5G ekosistemnya di Malaysia. Kerana ini penting, kerana pada akhirnya dalam era pemulihan ekonomi ini, inilah yang kita perlukan untuk memacu pemulihan ekonomi dan juga mengembangkan lagi perniagaan kita pasca 2 tahun lebih pandemik COVID-19 ini, membawa kita melihat kepada sisi teknologi ini untuk diperkasakan lagi. Pada malam ini saya berbesar hati kita ingin bincangkan tentang 5G. Saya bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Meranti iaitu Zulira Abu Bakar. Terima kasih kerana bersama kami pada malam ini. Okey, pertama sekali, kalau kita bercakap soal 5G ini, mungkin kita melihat juga Meranti memainkan peranan yang besar sebenarnya dalam 5G ini. Kalau boleh diceritakan peranan Meranti orang kata apa dalam teknologi 5G ini di Malaysia, khususnya pembangunannya. Okey, so terima kasih Arif dan Assalamualaikum kepada semua. Peranan Meranti of course tercetus daripada penggabungan dua agensi iaitu Teknologi Park Malaysia dan juga MAGIC, which is the Malaysian Global Innovation and Creativity Centre. So Meranti sekarang ni di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. So di mana mandat kami adalah untuk mempercepatkan pengkomersialan produk ke market. So ideas to market, that's pretty much what we do. Tapi pada masa yang sama, disebabkan TPM adalah salah satu taman teknologi right, di Malaysia, kita juga mempunyai mandat untuk menggunakan pakai teknologi atau menjadikan teknologi park tu sebagai test bed untuk various technologies, termasuk jugalah 5G. Ya. So daripada sudut peranan Meranti ni, kita akan melihat 5G ataupun teknologi 5G daripada sudut diguna pakai across industries. Sebab kita melihat 5G ni sebagai enabling infrastructure. Right? Just like 4G in the past dan juga internet. Ya. So it is basically 5G sebenarnya akan provide connectivity, menghubungkan enterprises, business dan juga consumer. Ya. So kita melihat 5G sebagai infrastruktur yang akan menghubungkan businesses di Malaysia dan sebagainya. Baik, kalau kita melihat juga bukan itu sahaja, kita melihat juga untuk ekonomi perniagaan kita untuk stay kompetitif, stay ahead of the competition dan sebagainya, ini kita perlukan satu anjakan. Kalau kita melihat sekarang ini adalah kita kerap bercakap tentang industri 4.0 kan, revolusi industri 4.0 ini. Ini mungkin perkataan yang besar untuk sesetengah perniagaan. Ada juga yang melihat kita ini masih lagi mungkin 2.5, ada juga 3.0 dan sebagainya. Peranan Meranti juga memiliki peranan yang besar dalam untuk industri 4.0 dan sebagainya. Kalau boleh dikongsikan juga peranan Meranti sendiri dalam memperkasakan lagi IR 4.0 ini. Okey. So seperti yang saya katakan tadi, teknologi dan inovasi adalah core mandat Meranti. So di mana kita akan melihat bagaimana kita nak mempercepatkan ataupun adopt onboarding of technology for SMEs or enterprises. So itu sebenarnya adalah 4.0, industri 4.0 di mana SMEs ataupun industri-industri yang sedia ada sekarang ini menggunakan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan produktiviti, mengurangkan tenaga buruh dan sebagainya, dan juga yang boleh menyumbang kepada KDNK negara, right? Dan juga pendapatan negara. So daripada sudut tersebut kita melihat teknologi sebagai satu pendekatan di mana kita boleh mengurangkan jurang, right? Jurang ataupun reduce challenges to market in that sense, right? So sekarang ni especially dengan proses yang telah kita lalui sebagai syarikat pasca pandemik ini, kesemua businesses ataupun SMEs kita melihat that you cannot run away from operating through the internet. Correct. Or digitalizing for that matter. So kita tahu that is one part of the businesses that needs to change. So pada masa yang sama kita juga perlu menukar fikiran ataupun ubah mindset enterprise sekarang untuk take on board technology so they can actually be on board the 4IR wave. So di sini
kalau kita tengok 4IR, 5G, teknologi 5G memainkan peranan yang sangat penting untuk 4IR. Betul. So if we look at 5G, apa tu 5G? 5G basically talks about low latency, right? High speed internet and high speed data, right? And low latency. But basically what does low latency means? The connectivity between data that is transmitted and received is very little lag time, right? Close to zero delay time in that sense. So kalau kita pakai komunikasi seperti begini dalam industri katakan, right? Kita boleh membolehkan devices ataupun equipments to talk to each other. Yes. Right? So this is where gives rise to the whole idea of connected devices. And connected devices is a big part of IR 4.0. And usually IR 4.0 is very widely discussed in manufacturing. Right? So kalau kita tengok penggunaan 5G dalam IR 4.0 dalam manufacturing, there's just so many use cases. From automation, from robotics, from connected devices. You also have something called the cobots, right? So which is actually called the collaborative robots, right? So they basically do the work for manual labor, on behalf of manual labor. Yes. So in that sense, what it actually does is it reduces the dependence on manual labor. So kita mengurangkan pergantungan kepada buruh-buruh asing, buruh asing dan juga buruh manual, dan kita pakai otomasi. Yes. Right? So dia akan memakan masa yang lebih pendek, lebih efisien, dan di mana yield akan lebih tinggi ataupun productivity yang lebih tinggi. So kalau kita tengok, kalau kita menggunakan penggunaan ini sahaja, ia boleh digunakan pakai dalam pelbagai bidang, termasuklah healthcare. Right? So for example, if you're looking at advancement in healthcare, you're looking at advancement in surgery, telemedicine and all of that. Benda-benda macam ni pakai 5G. Kena pakai 5G. Right? So, for example, 5G application will be very, very important and necessary for remote surgery, for example. Right? Because, again, low latency. Betul. That is what allows all of this sophistication in technology to happen. Ya. Bagaimana untuk kita melihat, ada kalanya apa yang kita perkatakan dan juga orang perkatakan ini, dia besar satu dan juga on paper it looks okay, it looks nice dan juga doable. Tapi ada cabarannya di bawah itu. Apa antara cabarannya yang dihadapi? Sudah pasti kalau Meranti sendiri melihat assess semua cabaran ini, apa antara cabarannya kalau boleh kongsikan? Okey, kalau kita tengok 4IR, lepas tu kita tengok balik SMEs ataupun enterprises. We tell SMEs and enterprises that you have to onboard technology and innovation and automation to compete. Tapi pada masa yang sama, kita perlu tengok apa cabaran-cabaran yang sedia ada yang mungkin dihadapi oleh SME itu tersendiri. Betul. Right? So you must be ready to onboard the technology first and foremost. And before you can be ready to onboard technology, sepatutnya SME itu perlu melihat daripada sudut proses dalaman, daripada sudut kos, daripada sudut strategi bisnes itu tersendiri. So onboarding or getting into 4IR and onboarding teknologi dan inovasi ni is not something that can happen overnight. It has to be embedded into a strategy, but it has to happen. Yeah. So saya daripada sudut tu saya rasa kerajaan ataupun melalui kementerian dan juga agensi-agensi yang tertentu, kita menawarkan pelbagai jenis program untuk memberikan kesedaran dan juga untuk memberikan readiness to these SMEs to onboard 4IR in that sense. So that's really the most important thing right now. Yeah. Kalau tadi Zuria sebutkan tadi, semua across industries itu boleh mengadaptasi kepada IR 4.0 Boleh. dan juga 5G ini adalah pemangkin utama kepada IR 4.0 tersebut. Betul. Tapi kalau buat masa sekarang ini dalam keadaan dan juga latar ekonomi semasa ini, area mana yang harus kita berikan tumpuan untuk pelaburan yang lebih bermakna dari segi aspek IR 4.0 dan juga 5G sendiri? Area mana yang perlu kita berikan tumpuan khusus? So kalau kita tengok area tersebut, mungkin saya boleh refer kepada industri lah ya di sini. So kalau kita tengok industri yang kita biasa capture dalam blueprint
government dan juga blueprint yang kita keluarkan bawah dasar sains teknologi dan juga di bawah rancangan Malaysia ke-12, terdapat sektor-sektor yang kita akan fokus. Right? So I think a lot of the sectors that are being spoke about right now or being or areas of concern for that matter adalah agriculture. Yeah? Food security is a big issue right now. Of course, manufacturing, supply chain, dan juga healthcare. Area-area ataupun sudut-sudut ini, segmen-segmen industri ini adalah segmen-segmen industri yang sangat penting kepada ekonomi, dan juga kalau kita mengguna pakai teknologi daripada sudut entire value chain akan nampak ripple effect ataupun multiplier effect yang kita boleh nampak daripada sudut talent, daripada sudut FDI, daripada sudut penyediaan pekerjaan, daripada sudut produktiviti kepada negara. Ya. Kalau kita melihat kepada idea itu mungkin banyak dikeluarkan dan sebagainya. Sebab itulah wujudnya meranti ini untuk pengkomersialan itu. Betul. Bagaimana untuk kita melihat di peringkat meranti kini ada Makers Lab sebagai contoh dan sebagainya kan. Bagaimana ini di push forward ideas ini untuk dikomersialkan? Apa antara cabarannya di mana tahap kita lebih dahulu? Apa cabaran yang perlu kita atasi untuk memastikan lebih banyak pengkomersialan ini berlaku kepada idea-idea yang hebat ini? Okey. Saya rasa cabaran yang utama sekarang adalah mindset shift. Okay. So that is one thing that kita kena melihat juga daripada sudut kita memberikan kesedaran kepada bakat-bakat baru ataupun bakat-bakat muda kita untuk melihat STEM ataupun Science Technology sebagai bidang interest. Betul. Right? So kita kena menaikkan minat bakat muda kita ataupun anak-anak muda kita ke arah STEM. That is one. Dan kemudiannya STEM satu, dan kemudiannya kita kena melihat daripada sudut penciptaan, untuk menjadikan lebih banyak, lebih ramai bakat-bakat yang boleh mencipta produk, teknologi dan juga be part of innovation. So sebab tu kita wujudkan Makers Lab ataupun Makers Space yang kita panggilnya. So Makers Lab ni is basically an area where kita memberikan tool-tool ataupun equipment untuk play around, right? To create, to design, to also create that creativity, to also harness the creativity of this young talent to basically tinker, to create products that they like, right? So so this can also be used to build prototypes, right? So kita nak melihat teknologi ni daripada sudut penyelesaian masalah. So kita bercakap tadi mengenai masalah-masalah yang negara tengah hadapi sekarang. Kenaikan harga makanan, food security, healthcare issues, COVID, pandemik, kita dalam peralihan ke pasca pandemik, dan juga isu-isu yang berkenaan dengan labor, for example. So kalau kita tengok semua ni, kita nak melihat bagaimana teknologi dan inovasi boleh menjadi satu penyelesaian masalah. Right? Dan penyelesaian masalah itu datang daripada produk yang boleh dibina. Right? Dan we need to have more creators and innovators in the country. Sebab tu meranti ini diwujudkan untuk membolehkan peningkatan bakat-bakat ini locally. Right? So kita juga akan bekerjasama dengan akademia, dengan universiti tempatan untuk membawa keluar R&D yang telah ataupun sedang dilakukan oleh universiti tempatan. Kita akan memberikan pathway commercialization kepada R&D ini yang telah being done in the labs right now, bring them out to market. Right? So kita akan memberikan laluan ke pasaran di mana kita akan sambungkan dengan masalah. Kita akan sambungkan juga dengan corporates, private sector, pasaran yang sesuai untuk mengguna pakai teknologi dan juga membeli teknologi tersebut. Right? So di sini tujuan meranti ditubuhkan ataupun penggabungan untuk menjadikan meranti ini adalah to accelerate this commercialization pathway. Right? And coming back to our discussion on 5G, the future technologies or emerging technologies will have to operate on 5G. Right? And on the same note, dekat meranti, kita akan mewujudkan satu 5G Experience Center. 5G Experience Center di mana kita akan mewujudkan kolaborasi di antara pemain industri to come and try and test their applications with 5G. So industry applications will be tested and will also be tested within our lab facility dekat meranti. So we have an experience center, we have test bedding, and we also have certain clusters yang akan mengguna pakai 5G
Sebagai contoh, kita juga ada Area 57, which is basically macam airport untuk drones lah. Ya. So kita ada 5 ekar di Taman Teknologi TPM ataupun Meranti Park sekarang ni, di mana kita akan mewujudkan Center of Excellence untuk drone. Di mana pemain-pemain drone boleh test and validate their drones. At the same time, is in a safe area. Dan also melihat daripada sudut R&D. Ya. So kalau kita tengok penggunaan drone ni, it is basically communication between the devices. And the drones need to speak to other computers. The drones need to speak to one another. Right? The drone needs to speak to the users of the technology. So penggunaan sebegini memerlukan 5G. Yeah. Okey, itu yang ingin saya tanyakan kerana kalau boleh kita buatkan perbezaan dan juga perbandingan, berapa pantas dalam keadaan semasa ini yang kita masih lagi membangunkan 5G kita ini dengan idea yang menarik dan sebagainya, berbanding dengan kalau kita memiliki 5G ini, berapa kadar kematasan itu yang mungkin kita boleh capai dari segi merealisasi dan juga mengkomersialkan idea-idea ini? Kalau boleh digambarkan di pihak Meranti sendiri, apa view-nya? Okay, so if the quick way to look at it is, kalau kita tengok 4G, kalau kita guna pakai 4G dengan 5G, it is said that 5G is 100 times faster than 4G. Right? So if we take that into contoh, kalau setakat ini kita mengguna pakai kepantasan 5G, apa yang boleh dilakukan dengan kepantasan 4G times that by 100. That is what happens with 5G. Right? So and it also means that it's two prongs lah in that sense. Kita boleh menggunakan 5G untuk consumer dan juga enterprise. So for consumer usage also becomes much faster. Transactions happen much faster, and dia akan diguna pakai dengan more widely in that sense. Tapi pada masa yang sama, kita juga melihat 5G ni ada connectivity with other technology such as satellite technology. Right? So it can be connected to satellite technology, where satellite technology can be used for rural broadcasting. So saya rasa 5G ni very revolutionary lah in that sense, right? So it is game changing. It is game changing, dan kita juga tahu that semalam kita negara melalui Miasat sudah melancarkan Miasat 3D, which is fantastic, right? We have already received signals, so that's great. So the next step is 5G. Yes. Yes. Tadi Zuhairah sentuhkan tentang idea dan juga di bahagian pendidikan. Ini sangat menarik. Betul. Sebab ini yang kita kerap katakan, kita tidak mahu ini hanya bermula di peringkat universiti sahaja. Betul. Harus di peringkat awal lagi, sekolah rendah, sekolah menengah dan sebagainya. Sudah ada silibus sebegini, namun harus adalah ruang penambahbaikannya. Mungkin kalau boleh berikan point of view sikit, pandangan untuk orang dalam industri, Meranti sendiri. Apa lagi penambahbaikan yang perlu kita adakan dari segi aspek pendidikan itu untuk memastikan the supply of talent ini in the pipeline ini cukup dengan idea-idea yang kreatif untuk dikomersialkan? Apa yang perlu kita lakukan? Okay. So, kalau kita lihat daripada sudut up and coming talent, itu bakat yang muda, seperti yang saya katakan tadi, saya rasa perkara yang paling penting adalah mindset. Right? So kita perlu mewujudkan kesedaran dengan kita, our younger generation, to say that the future is about science and technology, and it's about getting yourself equipped for the future. Right? So saya rasa daripada sudut pembelajaran, kita perlu mengadaptasikan proses pembelajaran kita, modul pembelajaran kita, dan juga cara pembelajaran kita. Right? So, but the good thing is sekolah sekarang sudah pun mengguna pakai teknologi, and a lot of things are online right now. We have Google Classrooms, we have computers in most of the labs, most of the schools we have computer labs. So salah satu tu adalah untuk mewujudkan lebih banyak Makers Lab di sekolah-sekolah. Right? So Makers Lab is also an initiative. So sekarang ni kita ada Makers Lab daripada sudut yang lebih besar. So kita mungkin boleh mengguna pakai model itu untuk maybe a simplified version in schools. Yes. Just to look at enculturation first, just to develop the interest, supaya minat itu timbul daripada awal, daripada sekolah rendah lagi, right? So kita boleh then pupuk minat tersebut dan juga shape them in the direction of love for STEM. Okey.
akhir sekali, kalau kita melihat Meranti ini peranan yang mandat yang besar kalau saya kira dari segi mengkomersialkan ini tidak mudah, ada cabaran, ada ruang penambahbaikan sudah pasti dari masa ke masa. Namun apa lagi yang perancangan yang akan dilakukan untuk push forward di innovation transformation agenda ini dari sudut Meranti sendiri? Ya. So satu aspek yang kita utamakan di Meranti adalah mengguna pakai teknologi untuk industri, right? So we want to enable creation and development of technology which is demand driven. So di mana ada keperluan sedia ada oleh industri. So kita tak perlu kita punya industri dalaman untuk menggunakan pakai teknologi luaran ataupun teknologi daripada luar negara, sebab kita sudah ada talent-talent dalam negara kita, teknologis dalam negara kita yang boleh membina dan juga membangunkan idea yang bagus dan juga teknologi-teknologi yang cukup bagus untuk menyelesaikan masalah kita. So itu adalah salah satu fokus kami di Meranti. Dan juga di sini kita juga mewujudkan that facility to test and validate technologies. Right? So we also have a sandbox where kita akan membuat fasilitasi untuk isu-isu kawal selia, regulations, licensing, technology adoption, for example, validation. So aspek-aspek macam tu kita akan cuba bantu local technologies dan juga local startups. Dan kita juga memberikan akses kepada dana. Okay. So mesti, correct. So dana ni adalah salah satu yang sungguh penting lah untuk acceleration. So kita juga melalui corporate sector dan juga kerajaan, kita memberikan akses kepada dana yang akan diperlukan untuk mengembangkan startups dan juga teknologi. So kita akan melihat daripada sudut saving products from the valley of death. Right? So selalunya kita dah create R&D tu, dah ada produk tu, tapi tak ada clear pathway untuk pasaran. So produk tu duduklah dekat shelf ataupun duduklah dekat lab. Betul. So tapi sebenarnya produk tu ada use case untuk pasaran. Ada clear problems that it can solve. So kita akan memberikan facilitation yang sesuai untuk bawa produk tu ke market. Ya, tapi Meranti juga akan melihat sebab cabaran startup ni adalah melihat kepada daya tahan juga. Exactly. Adakah ini akan dilihat juga oleh Meranti sendiri? Yes. So kita ada banyak program-program. Sebenarnya program-program ni sudah pun dijalankan melalui Magic sebelum ni. So we have the accelerator program. So banyak program-program yang kita laksanakan sekarang adalah untuk membantu startups ataupun teknologi tempatan to fortify their business, to strengthen their business. So sekarang ni is like an added layer di mana mandat Meranti ni adalah untuk melihat daripada sudut teknologi, providing test bed, technology validation and bring in the right partners to look at the company's technology in itself. Okey, daripada pentingnya itulah sebabnya berbalik semula kepada topik besarnya iaitu 5G, bagaimana correlationnya dan juga perkaitannya dengan IR 4.0 dan juga peranan Meranti itu sendiri akan diperkasakan juga dengan kewujudan 5G dan akhirnya kesan berantainya adalah kepada perniagaan kita, ekonomi kita, penyediaan peluang pekerjaan yang lebih berkualiti tinggi, lebih skilled, orang kata lebih kemahiran tinggi dan sebagainya. Ini yang kita mahukan. Terima kasih Zul Era kerana meluangkan masa dan juga berkongsi tentang perkara ini untuk kita ketahui, saya juga ketahui sebenarnya dan juga pelajari. Terima kasih Zuhaira Abu Bakar, Ketua Pegawai Eksekutif Meranti. Baik, itu antara topik kita bincangkan pada malam ini. Kami akan rangkumkan di laman web kami astro.one.com. Sekian saja agenda Wani untuk malam ini. Saya Najib Arif. Assalamualaikum dan salam hormat.